post tadi kena flag sebab we shared something from YouTube. Well, niat dia baik kan, nak ajar korang pasal biar korang terhibur sikit menggunakan konsep booster ni. Tapi tak apalah, tak dibenarkan. So therefore, kita kena start balik. So it's okay. We'll basically now share my screen. And today, kita akan kongsi cerita pasal property booster, right? So betul, the concept of property booster ni is something that kita come up with semenjak tahun 2013 dekat dalam sarjana tanah. Okay, so apa yang dapati here is that if property tu ada banyak booster, kenaikan harga dia lebih laju bandingkan property lain yang tak ada booster yang sama. Okay, so kita dah keluarkan konsep ni sejak tahun 2013. Lepas tu kita dapati Alhamdulillah ramai orang dalam industri yang pakai, pelabur pun pakai, and agent pun pakai, developer pun pakai. Cuma apa yang kita nampak tu, banyak konsep ni disalahgunakan disebabkan ramai orang sebenarnya tak faham betul-betul pun konsep property booster ni. So ada hospital kat sebelah pun dikira sebagai booster. So that one not really, yeah. So which is why today I hope after this topic today you akan dapat pemahaman yang lebih bagus cerita pasal property booster, dengar daripada sumber asal, bukan sumber-sumber second hand, third hand, fourth hand yang sebenarnya tak tahu pun. Okay, so today hopefully lepas cerita pasal booster ni akan faham apa impact dia, apa booster yang sebenar dengan apa booster yang salah, right? So guys, senang cerita property booster ni, kalau you ada banyak property booster and you beli pada harga yang betul, you akan dapat above average growth daripada segi sewa, juga kenaikan harga of the property. So video, sorry guys, ada nak watch lagi dah, nanti kena flag lagi. Okay, so kita ada 7 kriteria. Kita dah pernah kongsikan new versus old, kita dah pernah kongsikan median, kita dah pernah kongsikan tier, kita dah pernah kongsikan multiple rental option in the video lepas. Hari ini kita akan kongsikan konsep kelima, which is booster. Okay, so like I said, kalau korang follow 7 kriteria ni, I think you're going to be just fine lah guys. You're going to do quite well in property investment. Okay, and then insyaAllah next week, and next 2 weeks saya ajar pasal supply dengan maturity point. So lepas tu dah boleh cakap, dah orang cakap katam level 1, level 1 untuk main property under court. Okay, so hari ni kita akan cerita pasal booster. So and our quest, kenapa kita rasa booster ni penting gila, is that kita nak cari the next park residence. Now, apa yang kecoh sangat pasal park residence ni? Sebab, you've been seeing me using park residence ni berulang-ulang kali sebagai example. The reason is because what happened to park residence ni bukan berlaku pada semua property. Not every property go up by 4 times the value. Not every property akan dapat 2,000 cash flow sebulan ke atas per unit. So, park residence ni is rare. So, and paling best sekali is that property yang berdekatan dengan park residence, tak semua akan dapat benda. Okay, so therefore, to me, property booster ni sebenarnya sangat-sangat penting. Okay, and kenapa? Bila kita tengok dengan park residence, kenapa dia naik harga sampai 4 kali ganda macam tu adalah kerana property booster. So, daripada 320,000 all the way to 1.28 juta. Yang macam saya kongsikan tadi is that park residence ni senang cerita is my kerugian paling besar, whereby I dah pergi sales gallery, tapi sebab I dulu tak ada network advantage, I pergi sales gallery pun lambat, I tak dapat nak pilih unit dulu, right, and experience pun tak ada, ilmu pun tak cukup. So time I datang pada sales gallery tu, yang tinggal unit besar-besar 320,000, 330,000 ke atas. I cakap, pergi dah, tak mau beli. Okay, I nak beli yang 270,000, 280,000 saja. Okay, menyesal gila sampai hari ni. Okay, sebab as you can see now, yang 320,000 ni dah jadi 1.2, 1.3 million. 1.4 pun ada orang jual. Satu unit untung 1 juta guys, bodoh 300,000. Sebab tu I tak suka low cost, sebab low cost takkan dapat buat 1 juta per property. That's why for me, bila orang cakap landed property punya capital gain lagi power pada condo, I senyum je, sebab nampak sangat dia ni tak belajar habis, nampak sangat dia tak tahu pasal condo-condo macam park resident, right? So therefore, I am obsessed untuk menebus kesilapan lampau di park resident ni, to the point whereby hari ni kerja I everyday is to cari which one will have the best chance to be the next park resident, whereby you outperform the market by 2 kali ganda. Okay, sebab kita bulat kerja sikit kan, nak beli 4-5 biji property. Bayangkan you beli 5 biji, semua naik 100,000. 5 unit kali dengan 100,000, dapatlah 500,000. That's not too bad. But if
you buy 5 biji park residence. That's 5 million. The same 5 property can make you $500,000 in 10 years, or it can make you 5 million. I want to make 5 million. So, I am obsessed with park residence. And I come to the conclusion kenapa park residence ni naik harga banyak macam ni adalah kerana property booster. Sebab tu pentingnya lesson hari ini. Okay. And this park residence punya performance is quite amazing to the point kalau you guna capital of 70,000. That means down payment 12,000, interest cost katalah 20,000, lepas tu lagi 30-40,000 tu maintenance dengan renovation fee. Right? Katalah cost you untuk ada park residence ni lebih kurang 70,000 for 11 years. Tapi nilai sewa yang dia dapat surplus cash flow positif you in the last 9 years ni dia dah lebih pada 190,000. Okay. Itu kalau sewa biasa-biasa guys. Kalau sewa above average tu is more than 200,000. So bayangkan cash flow satu property saja is 200,000 over the space of less than 10 years. Gila kan? Right? So kalau you tengok pulangan you punya orang cakap mana? You punya capital kat sini, okay? Let me see. Okay, you punya capital kat sini, right? 70,000, tapi sewa surplus yang you dah dapat collect ni semenjak 2011 bila benda ni dah siap is 192,000. So pulangan you, dividen you daripada modal ni is already 200%. Okay. Harga pula naik, aduh ni paling sedih sekali bila cerita ni, daripada 70,000 modal tu naik kepada tax free profitnya of 900,000 je sebiji. Okay, ada orang jual untuk juta. So I am obsessed sebab I tak beli. I could have bought it. I tak beli sebab ilmu tak ada macam sekarang. Number one. Number two is that I tak ada network advantage macam sekarang. Okay, so today my obsession nak cari the next park residence supaya start unit boleh bagi 4 angka positif cash flow. Kenaikan harga naik minimum 300, 500, 1 juta one unit. You beli 5, that's 5 million guys, less than 10 years. So I am obsessed to find the next park residence. Now, so senang cerita property booster ni, okay, property booster ni is about getting above average return. So maksudnya katalah you ada property murah, semua orang buat katalah 100,000, 200,000. Bila you ada banyak booster, you akan buat 300,000 hingga 400,000. You akan dapat buat lebih pada orang lain. If orang lain dapat buat kosong, you akan buat 100 hingga 200,000. So that's kelebihan bila ada property booster. Okay. Now, lagi banyak booster ataupun cerita baru ni, lagi bagus prospek property kita pada masa depan. Okay. Now, dia ada 3 booster utama. So dengar betul lah sebab banyak orang salah guna pakai konsep booster ni sejak kita perkenalkan pada tahun 2013. Ini banyak yang ni mungkin sebab rezeki ilmu yang tak halal. Ambil rembat, tak kredit, lepas tu guna pakai and semua salah. Tunggang terbalik. Tersontot beli mata-kata. Okay. Ada 3 booster, satu infrastructure, satu commercial, satu populasi. Okay. Now, infrastructure booster ni maksudnya highway, LRT, MRT dengan public transportation. Apa benda yang menyebabkan orang tu nak duduk kat situ? Sebab best, senang duduk kat situ, right? So, ada highway accessibility maksudnya senang nak in and out highway, right? Nombor 2 is LRT dengan MRT. So, obviously, for obvious reason, you will ambil LRT MRT kerja. Lepas tu nombor 3 is public transportation. Okay, public transportation. So, benda-benda macam bus, you nak ambil Grab pun tak nak tunggu 50 minit untuk dapatkan Grab, right? So, tempat yang power-power bebas je ni, ramai je Grab. So basically mudah lah, right? Infrastructure tu bagus. Nombor 2 adalah commercial booster. So commercial ni adalah maksudnya convenience. You nak pergi Starbucks senang, you nak pergi mall senang, you nak pergi shopping senang, boleh jalan kaki apa semua tu. Lepas tu lepas tu hotel bring additional guest ke kawasan tu lagi meninggikan nilai sewaan kat situ, right? Lepas tu yang last kali adalah, so first is infrastructure booster, nombor 2 adalah commercial booster, nombor 3 adalah booster populasi. Apa benda yang akan bakal ada kat tempat tu yang akan meningkatkan populasi kat kawasan tu? Sebab bila ramai orang duduk kat situ atau belajar kat situ ataupun kerja kat situ, apa akan jadi kepada permintaan hartanah kat kawasan tu? Naik ataupun menurun? Mesti
mestilah dia naik, betul tak? So for example, kenapa kita tak melabur sangat dekat Penang is simply because apa yang kita dapati here is that daripada segi investment, Johor dapat paling banyak investment, for example kalau banding dengan Penang in the last 10 tahun. So maksudnya banyak syarikat tengah buka kat Johor, syarikat buka peluang pekerjaan kat Johor, therefore barangkalian untuk Johor property dia naik lebih tinggi berbanding dengan Penang. Ya. So therefore kita melabur kat Johor, dan alhamdulillah property positive cash flow, kenaikan harga pun ada ya, dan juga. So sama juga macam KL, sama. So adakah office tu ataupun universiti ataupun international school tu akan membawa populasi baru kepada kawasan tu? Tak tahu tak kenapa expat kalau kerja kat KLCC, dia orang prefer duduk kat Mount Kera. Cuba tengok kenapa. Walhal dia kerja KLCC ni, dia suka duduk kat Mount Kera sebab Mount Kera ada 4 private dan international school within a 2-3 km radius. Kalau duduk KLCC, sekolah tak ada baik. Nak hantar anak tu kat sekolah tak ada. So therefore, harga sewa di Mount Kera sepadan dengan KLCC, walaupun KLCC kalau you tengok dari segi kawasan, KLCC kan, is KLCC lah. So macam best dapat duit. Tapi, bila you tak ada international school, sebab tanpa mahal kan, nak buka KLCC, tak sesuai untuk mereka yang ada anak berkeluarga duduk kat sana. Therefore, expat suka duduk mana? Kat sini, kat Mount Kera. Okay? So, ini adalah pentingnya contoh-contoh booster okay, yang ada, whereby kita ada 3 jenis booster. Infra, komersial dengan populasi. Yang ni yang utama. Yang memang, bila ada dia memang boom, impact pada property value tu memang laju. Okay. Now, so I nak cerita pasal Bangsa South. Okay. Kenapa Bangsa South ni, Pak Resident specifically, naik sampai 4 kali ganda. Okay. So, I ni budak UM. Okay, I ni budak UM, so I'm very familiar dengan this idea of Pantai Dalam, dengan Kampung Kerinci, dengan Hill Park and apa semua tu kan. So I'm familiar. So kalau you tengok, kata waktu I belajar dulu kan, sebelum 2009, sebelum mereka mulakan Bangsa South ni, Kampung Kerinci dengan Pantai Dalam ada berapa mall guys? 0. Hari ni ada berapa? 3. Bayangkan guys, daripada kosong mall kat kawasan tu, now ada 3 boleh jalan kaki within Bangsa South. Right? Daripada kosong ada 3 mall. Right? So, pada segi commercial, infrastructure, dah ada highway baru punya accessibility, dah boleh access orang cakap even tu pergi kepada Pecala Link is very easy. Nak access federal memang dah lama ada. Connectivity, LRT tu memang dah ada. So semua tu membantu, right? Now the other thing which is the game changer untuk Bangsa South is that kalau korang tengok kat blok-blok pendek ni, these are all office block, which kalau tak silap kat sini ada lebih kurang berbelas-belas office block. So bila you ada berbelas-belas office block, apa bakal berlaku? You ada cipta banyak peluang pekerjaan. So hotel dia pun jadi laku, okay? And you ada banyak gila peluang pekerjaan, and boom, Pak Resident sewa daripada 2,000 lebih naik kepada sampai 5 hingga 6,000 pun ada waktu kemuncak ni. Okay. So Pak Resident ni is a beneficiary of Bangsa South punya orang cakap booster of mall daripada kosong jadi 3, office daripada kosong kepada berbelas unit hingga beribu-ribu, mungkin lebih pada 10,000 peluang pekerjaan dicipta di Bangsa South sahaja. So bila ramai orang tengah kerja kat situ, ada tak permintaan kepada properti berdekatan tu? Mesti ada, betul tak? So therefore, harga rumah naik. Okay, harga rumah naik. So Bangsa South tak ada semua booster, tetapi dia ada booster yang penting. Public transportation dah ada, commercial, and then last kali populasi. Right, 3 tu dia ada. And boom, Bondo naik 4 kali ganda. Okay, now, yang example nombor 2 ni, kalau you tengok Tasik ni, is this place called Setialam. Setialam ni guys, dulu rumah double story house, korang beli 160,000, 220,000 je pada SP City ni tahun 2003-2004 ni. Untuk 5 hingga 6 tahun, harga dia sedu je, tak naik pun. Beli 230, jual 240, 250, 5-6 tahun pegang ni, tak naik harga. Lepas 2010 tu, boom, harga rumah naik 300, 400, 500, 600, 700. Ini link house pun orang sanggup beli 12 juta kat Setialam. Now kenapa?
The first booster yang berlaku adalah kalau dulu kalau nak pergi sedalam kena lalu Kelang Meru. So kawasan tu buruk kan, kawasan lama kan. And apa yang berlaku lepas 2008-2009, mereka buka link kepada NKBE. So maksudnya highway exit terus masuk sedalam. So instead of lalu kawasan buruk Kelang yang lama ni, now the highway access exit book sedalam. Kawasan cantik, highway, orang tengok okay best. 20 minit dia nak pergi ke Damansara. And boom, harga rumah naik sebab buka highway baru. And then mereka buka apa lagi? Mereka buka shopping mall, Setia City Mall. So Setia City Mall ni, to me macam case tadi yang I tak sangka-sangka. Maklumlah orang jahil dulu kan, ilmu tak cukup lagi. So bila tak cukup memang tak faham lah. Punyalah arrogant dari dulu cakap, kau bina mall besar-besar kat dalam ni, siapa nak pergi weh? Okay. Ni kata-kata orang jahil yang tak tahu apa-apa lah. Hari ni bila I tengok orang lain yang jahil, tak tahu apa-apa, komen benda yang diorang tak faham, I sengih je hari ni kan. Okay. Sebab I pun pernah buat macam tu. Biasalah zaman muda-muda bodoh lagi, memang tak faham. Okay. So, diorang buka Setia City Mall and boom. Okay, populasi kat Setia Alam. And I terlupa satu benda. Kelang tak ada mall yang bagus. So, semua orang Kelang, diorang pergi Setia City Mall kalau nak shop tanpa perlu pergi ke Mid Valley. Sebab Setia City Mall sama level dengan Mid Valley and boom. Kawasan jadi best. Nombor 3 punya booster, apa dia buka? Dia buka international school dengan private school. Okay. So commercial activity naik. Hari ni dah ada banyak new office tower block, Top Glove dan apa semua tu kat sana. And therefore, ada juga population booster yang naik. So therefore guys, cerita pasal booster ni booster ni sangat membantu menaikkan harga rumah jauh lebih. So kalau you compare Bangsa South dengan Bangsa, you invest ringgit kat Bangsa tahun 2009 versus actual Bangsa, you akan buat lagi banyak duit kat Bangsa South. Okay. If you invest duit dekat Kelang versus Setia Alam, you akan buat lagi banyak duit dekat Setia Alam. Kenapa? Walaupun kawasan tu sebelah-sebelah aja, property booster. Okay guys. So I have plenty of other evidence, tapi I think for the concept of malam ni, I think you dah mula faham betapa pentingnya property booster ni. Kalau you nak buat pulangan lebih pada orang lain, orang lain akan dapat buat duit juga guys. Orang beli kat Kelang tu buat duit juga, orang beli kat Bangsa tu pun buat duit juga. Tapi diorang buat 50%, diorang buat 100%. Kita nak buat, kita nak perform above average, 100% more, 200% more. Okay, kalau you nak outperform everyone else, you kena faham booster. Kalau you tak nak perform, you jenis macam, tak apalah, buat macam orang lain pun tak apa. You jenis orang yang bersyukur dan gaya jenis-jenis macam tu kan. Dan tak payah tahu pasal property booster. Sebab kalau you tamak macam I, kapitalis macam I, then you kena faham property booster. So, 3 golden rules cerita pasal booster ni yang you nak kena ingat. Nombor 1 here is that the more property booster yang you ada, the better. Okay. Lagi banyak booster, lagi bagus. Okay. Lagi banyak booster, lagi bagus. Now, so nombor 2 adalah booster tak sepenting mean dengan median, tak sepenting premium new versus old. So the first 2 rule yang kita ajar dalam FRPG tu lebih penting pada property booster. Sebab kalau kau dah terbayar harga terlampau tinggi, ada 50 booster pun takkan membantu. If you bayar RM1,500 per square foot kat mana-mana pun kat Johor, kau letak 50 juta booster pun takkan membantu bagi you break even. Okay. So kena beli pada harga yang betul. So I bagi contoh. Ada kondo dekat TTDI dijual pada harga RM1,200 per square foot, sebelah kubur. Okay. Dekat dengan MRT station, dekat dengan kubur, right? So kalau you tahu tanah kuburan Kera tu kan, okay, property tu lepas siap dia naik harga, tapi langsung tak ada kaitan dengan booster MRT tu. Sebab apa guys? You agak-agak orang yang sanggup bayar RM1,200 per square foot untuk duduk kondo kat TTDI, agak-agak diorang ni ada kereta ke tak ada kereta guys? You sanggup bayar RM1 juta ni untuk rumah 1 bilik ataupun 2 bilik, agak-agak kereta ada ke tak ada? Mampu tak pakai kereta? Mestilah mampu kan. Dan agak-agak kereta dia pakai Myvi ke, ataupun dia paling minimum BMW atau Mercedes lah. Orang TTDI kan. TTDI standard tinggi guys.
So dia akan pakai kereta Continental. So tak ada yang mamak tu nak beli 3 series ataupun 5 series, lepas tu ada MRT, tak apalah kot, aku naik MRT je kerja. Ya. So therefore, bila you dah bayar RM1,200 per square foot for a condo dekat TTDI, you ada MRT ataupun you tak ada MRT, dia tak membantu langsung meningkatkan value rumah. Okay. Lepas tu, kenapa kita tak main high end? Sebab high end ni dia tak ada impact sangat dengan property booster sebab harga dia again dah terlampau mahal. Ni harga tak masuk akal. So therefore, booster ni membantu untuk low end punya property, untuk B40 dengan M40 saja. Property untuk T20, makhluk kayangan ni, geng TTDI ni tak membantu sangat sebab biasanya memang dah mahal dah. Dan last sekali, kena faham booster before you cerita pasal property tu akan naik harga sebab booster. Saya bagi contoh. Ada orang sibuk beli property dekat Shah Alam dulu sebab mereka rasa ada hospital baru yang bakal dibuka berdekatan. Okay, now, kalau you beli kondo tu RM300 per square foot, I setuju yang booster hospital tu akan membantu. Tapi kalau dah beli pada harga RM600 per square foot, guys, takkannya tak membantu langsung. Okay, your hospital tu, private hospital tu will not help you go up from 600 to 800. But from 300 to 600, no problem. Faham? Okay. So therefore guys, kena faham booster ni betul ke tak. Now, dia ada booster, I can give you example is that, katalah you tengah beli sekarang ni property dekat PJ, you tengah bayar 1,000 per square foot dekat PJ untuk kondo kecil, and kondo itu dekat boleh jalan kaki dengan shopping mall ataupun well, at least 3 hingga 5 minit drive ke shopping mall. Now, cuba korang kira berapa banyak mall yang ada dekat Federal Highway. Kalau you tengok, lebih pada 10 mall yang ada kat Federal Highway daripada Puchong all the way to Puchong PJ Damansara Perdana tu. And whereby today, kalau you tambah satu lagi mall tu, sebenarnya tak bantu. Sebab you already have a lot of mall. Today, Bangsa Sam ada 3 mall. Agak-agak kalau dibina mall yang keempat, property dia naik harga tak? I can guarantee you tak guys. The booster for mall untuk Bangsa Sam habis dah. For Bangsa Sam, dia dah sampai tempoh matang. No more. I don't buy Bangsa South today because to me, dia dah sampai tempoh matang, kenaikan harga tu tak ada. There's no booster you boleh letak kat Bangsa South tu as of today yang boleh meninggikan nilai kat sana. So therefore, we are not buying Bangsa South, kita beli the next Bangsa South. Okay. So guys, kena faham, these are 3 golden rules before you nak guna konsep booster. Not everything is a booster. A university is not really a booster. Okay. Sebab kalau university you tu, university yang whereby dia bukan top university, impact towards property tu tak tinggi sangat. Ya, for example, if you have the Sunway ataupun the Monash ataupun the Taylor sebab budak-budak kaya, you know, parents kaya, budak-budak tu kaya kan sebab parent dia kaya bagi duit, so dia kira student kaya kan, sanggup bayar RM1,000 satu bilik. Okay. But if you go to Bangi, cuba you try minta RM1,000 satu bilik kat, student UKM. Kau akan gelakkan kau macam kau ni memang, kluster kayangan lah. Memang tak faham. Okay? So therefore, again, just because we have a university, it doesn't mean that it's a booster. Okay. So I hope you understand bila nak pakai booster and bila tak pakai booster. So sebab booster ni bukan senang-senang macam tu je. Right? So, kalau you tengok for example contoh property yang kita orang tengah beli hari ni, kita orang tengah beli 4 property. Ada 2 grade A and then 2 grade B, right? So total kita ada 4, right? So the best grade A yang kita orang tengah beli ni, first always remember ya, booster tak lagi penting daripada mean ataupun median, tak lagi penting daripada new versus old. Booster basically lepas tu, right? Kalau harga tu dah salah guys, like I said, booster banyak mana pun tak boleh selamatkan kau. Okay? So first and foremost, property kita beli ni is already 30 to 40% below median. Now, kenapa kita orang rasa benda ni is going to be the next Pasar South? Sebab you akan ada MRT station, insyaAllah. You akan ada more than 5,000 pekerjaan bakal dibina. Di kawasan tu boleh jalan kaki pada tempat kita orang tengah beli ni. Ada 2 highway accessibility akan dapat kat depan ni. Ada 2 new mall yang akan datang boleh jalan kaki and satu lagi kena drive 2-3 minit lah, right? And dia akan ada new commercial area dan juga new hotel. So kalau bila kita tengok daripada segi booster tu, potentially booster dia lagi bagus daripada Bangsa South.
Okay, booster dia lagi bagus pada bangsa soft, right? So, yang nombor 2 is LRT saja. So, tengok simple je, satu booster. Tapi sebab dia masih grade A, sebab kita orang tengah beli pada harga RM450,000 when median property yang sama nearby LRT mati adalah RM550,000 hingga RM600,000. So, maksudnya beli tu insyaAllah RM50,000, RM100,000 tu pejam mata. Okay, so booster tak perlu banyak bila kau punya harga dah betul. Okay, so again, that's why these two are grade A. Grade B ni, harga tu separa dengan median, harga dia okay. Tapi yang nombor 3 ni is that whereby yang ni is the mother of all punya peluang pekerjaan lah. Sebab within a 2-3 km radius, sebab ni kawasan city center, 50,000 peluang pekerjaan sebab ada 2 mega project. Okay, 2 MRT. So total ada 3 boleh jalan kaki ni ya guys. Ada LRT station, ada 2 MRT 1 dan MRT 2, semua boleh jalan kaki. Mall ada 4 boleh jalan kaki. Ni hotel tak cakap, ni commercial area tak cakap. Okay, sebab kawasan tu memang kawasan bandar. So therefore hari ni kenapa kita tak masuk Bangsa South? Sebab Bangsa South dah tak ada growth story tu, peluang pekerjaan baru pun tak ada dah kat sana. Okay, so and Bangsa South dah already 900 to about 1,000 per square foot. So hari ni kita orang tengah beli yang nombor 1 dengan nombor 3 ni bawah pada 700 per square foot. Okay, so therefore kalau dia jadi level Bangsa South, dia akan naik daripada 700 per square foot all the way to 1,000. And the best part is Bangsa South leasehold yang kita tengah beli ni freehold, right? So yang nombor 4 ni dia ada MRT, ada mall dengan ada highway baru. So booster dia tak sebanyak macam grade B yang nombor 3 ni, right? Tapi dia lebih kepada suburb, ramai orang suka duduk kat sana, right? So that's why we buy what we buy. And again, I nak tekankan, property booster ni is one of the most important factor untuk kenaikan harga. Tapi kalau kau dah beli pada harga memang dah discounted, which is harga betul, min dengan median tu dah betul, new versus old dah betul, booster tu akan lagi macam umpama kau ni penagih dadah cucuk 3 jarum lah guys. Dia macam itu. Okay, so I hope you understand now a little bit cara kita nak pakai booster ni, and this is how we use it. Bukan semua benda akan jadi booster, bukan semua benda boleh dikira sebagai booster. Macam for example in the case of yang property grade A ni, yang ni langsung tak ada MRT station ni. So bayangkan dapat satu memang biasa sebab dia tier 1 tak ada MRT station, tiba ada. Okay, dan hari ni harga kita orang beli is 700 per square foot. Tier 1 lain yang ada MRT 1,200, 1,500 per square foot. So kita orang tengah beli pada separuh harga. Okay, now nombor 2 je yang kalau kat sini ni, kalau you tengok property ni tak siap lagi, kawasan dia tak matang lagi. So you ada 2 to 3 LRT dan MRT line, you ada 50,000 peluang pekerjaan, 4 mall baru, and baru you're talking about less than 3-4 tahun je kita. Lepas tu ada banyak lagi new commercial area. So cerita pasal peluang pekerjaan, yang nombor 3 ni has got more job than anywhere else kat Malaysia. Okay, so this is kenapa kita orang beli property yang kita orang beli. So bukan sembang-sembang je lah guys, right? So like I said, my obsession is to nak beli the next park residence, and for me the property nombor 1 ni will be the next park residence for us. Okay, so that's it guys for tonight. I hope you belajar banyak daripada session property booster ni, and betul siapa yang pakai, I think you will make above average return. Siapa yang faham konsep ni, yang pakai konsep ni. Siapa yang tak pakai, never mind lah, you just make like what everyone else is making, which is not too bad. And if my prediction is betul, apabila kita akan ada property buruan, if your property today boleh dapat 5% sewa, bolehlah dapat untung 50,000, 100,000. Itu normal. Baik yang lebih normal tu akan dapat 200,000, 300,000, 400,000 free, right? So for me and my client, kita orang tak target property yang boleh bagi 200,000 dan ke atas lah. Sebab kalau orang dapat 1,000, kita orang dapat 1,000 juga, tak payah nak sembang-sembang pasal kita orang investor power sangat lah. We must get above average. Therefore, booster penting. Okay, so I hope you enjoyed the session tonight, and we took a lot of time to understand this concept. And like I said, 2008-2009 I tak faham konsep ni, therefore I miss out on park residence. I dah faham sekarang, I'm wiser today. I don't want to miss out on the next park residence. I dah jumpa. So therefore, like I said, I'm obsessed. And I hope daripada sesi pengajaran malam ni, you dapat belajar juga apa itu konsep booster, and therefore you boleh guna pakai dalam your own investment journey.
Okay guys, so tomorrow kita akan ada last punya session dekat FRPG whereby kita akan buat Q&A, cerita pasal booster dengan multiple rental option. Okay, so again kita boleh cerita pasal this is how you can ask the question untuk esok. Nama property, harga yang you beli, kawasan dekat mana. Lepas tu kita akan cerita pasal booster dan juga rental option yang ada daripada property. Okay, so kita terus buat live review based on apa yang you dah beli. Okay, so how cool is that, right? So kita akan ambil maybe 5, maybe 10, tengok masa. Okay, for Q&A besok. Lepas tu macam saya dah cakap ni, ada ramai yang tanya pasal nak jadi client sebab they want to buy the next park residence dan apa semua tu. I'm sorry to say, minggu ni memang kita orang tak ada buat session untuk bakal client on Friday yang biasanya kita buat pukul 9.30 tu. Minggu ni memang tak ada, sorry guys, sebab nanti kalau buat kita kena ambil client baru, nanti my staff tak air raya, I tak air raya. So please bagilah chance untuk kita orang berehat for the next 2-3 hari supaya kita orang boleh dapat raya yang proper. Kesian my staff. I'm okay. I'm workaholic. I minta cuti sehari je, which is raya pertama. Lepas tu raya kedua I dah boleh dan pergi tengok property. Lepas tu last kali guys, I hope as per announcement yesterday, I want to thank you all, siapa-siapa yang kind enough to take your time to actually write a review. Kita orang juga dapat banyak pertanyaan macam mana nak buat review tu. So therefore today I maybe nak ambil masa sikit je untuk share dekat you how do you then do a property punya review ni. Review untuk kita orang punya page. Okay. So again I want to thank you all for being super kind enough to buat benda ni. Now, so Christina, can you confirm that you can see my screen? Orin? Salah orang. Yes, can. Okay, so you pergi kat page Faizul Rizwan, so that's my face there, and that's my profile and apa semua tu. So korang pergi dekat yang ni, cover figure yang so far kita orang punya review ni 5 bintang, right? So korang klik kat sini, and after that, leave feedback lah for us, leave feedback yang betul, and there's no paksaan to give 5 bintang. But so far, Alhamdulillah, beratus orang dah cakap, based on the value yang kita buat dan apa semua tu, and we deserve 5 star. So if you can do that, I've not asked for anything much from you all. During this PKP, tak pernah pun suruh you beli apa-apa buku ke, e-book ke, buat program, tak ada. I only ask for one favor je. Kalau you benefited from my sharing in the last PKP, I hope you can do me a favor by dropping a feedback and review kat sini. Right, it doesn't take more than 5 minutes. InsyaAllah, for those who did, we are going to arrange for something for you. Okay, siapa yang tinggalkan review, right? So apa dia, tak tahu lagi, I will let you know. So most likely kita akan masuk ke dalam group yang whereby kita ada all this special content yang this content di video kita akan delete lepas 24-48 jam kan. So that group boleh tengok semua all the video. So basically kalau tak faham hari ni boleh ulang balik. Nak beli property boleh pergi tengok balik, and then okay, sebelum beli tu boleh buat review tu. Okay, so for those yang buat tu, kita akan masuk dalam group tu, and lepas raya, and I want to thank you in advance if you are doing so. Because like I said, feedback for us is very important, and we, I think it helps, it motivates my team, knowing diorang kerja penat-penat free for you all, knowing that whatever work that kita orang buat ni is appreciated lah. So itu je yang minta, I just minta a review, an honest review pula tu, and apa tu, and if you can spare 5 minit of your time today right after this, I will be eternally grateful, my team will be eternally grateful, right? So guys, with that, again, I hope you enjoyed the session tonight. I see you tomorrow untuk Q&A. Kita akan review property yang you dah beli menggunakan konsep multiple rental option dengan booster. So lepas ini I think you pun dah beritahu kot property yang beli tu, alamak tak ada booster pun kan. So kadang-kadang rasa bersalah, ajar banyak-banyak tu, nanti orang macam sedih tak ada booster, tak ada cerita baru kan, alamak property median salah. But this is what we do. What we're trying to do is to ajar you tu supaya your next purchase will be better than the last one. Okay, so I don't mean to make you feel bad about your past purchase, but I think you want to know. And if we have a property bull run and you are about to buy,
more properties lepas ni, you want to buy things that will make money, betul lah. So therefore, that's why kita ajar, not to make you feel bad. Okay, waktu hentam your property apa semua tu, a lot of people seem to macam, wah aku nak hentam Faizul hentam property aku, then get very personal, tu meroyak kat Facebook. No lah, we don't do that lah, for what lah, you know, we make no money hentaming orang punya property, but orang dah tanya, minta kita review, and therefore kita just bagian honest review, and apa yang kita review ada berdasarkan fakta dan apa yang data yang ada, right? So therefore, I hope you understand. I'll see you dalam Q&A tomorrow, and I want to thank in advance siapa-siapa yang take the time malam ni untuk actually drop us a review. Thank you so much guys, love you guys. I'll see you tomorrow insyaAllah jam 10 ataupun 10.30 lah kot kan. Just to be sure lah, asyik-asyik lambat dia kan cakap 10 kan, orang marah pula kan. Okay, so guys, I'll see you tomorrow pukul 10.30. Assalamualaikum, take care, bye-bye. Alright, thank